Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu di alam maya, yang berikan kita kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk berada dalam majlis ilmu. Dan saya mengharapkan dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita, dan paling penting Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang sedang menuntut ilmu ikhlas karenanya, dan menjadikan diri kita di antara hamba-hamba yang akan diterima sebagai amalan terbaik dan dipermudahkan bagi kita semua masuk syurga. Dan mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pelajaran lepas kita telah bicarakan dalam masalah hati yang masih lagi kita dalam bab kitab kita Tibbul Qulub yang dikarangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ia merupakan satu kitab untuk pembentukan hati, pembersihan hati. Yang mana kita dah menekankan dalam masalah pembersihan hati, banyak fokus kepada mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya. Bila kita mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya, di sanalah datang kebaikan, datang apa yang kita perlukan untuk pembentukan hati yang bersih, untuk menjadikan hamba-hamba yang terbaik melalui mengenali pencipta kita, lalu kita mencintainya. Mengenali pencipta kita, kita merasa keagungan yang besar terhadapnya. Melalui mengenal pencipta kita, merasakan perasaan takut kepadanya dan merendah diri, kemuncak merendahkan diri, dan disitulah datang semua intipati dalam pembentukan jiwa kita. Oleh kerana itu, mengenal pencipta dengan sebenar-benarnya adalah wajib. Tak boleh dinafikan. Mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya adalah wajib supaya kita sentiasa berada di atas petunjuk wahyu. Supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang betul agar kita melalui seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambungkan pelajaran kita pada hari ini, muka surat 208. Muka surat 208. Ketiga, keperluan hamba beribadah kepada Allah, ya, pengabdian beribadah kepada Allah secara khusus, ya, ataupun secara umum. Kenapa kita telah mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya, solatku, nusukku, hajiku, hidupku dan matiku semuanya kerana Allah Ta'ala. Ya, semuanya kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, ia merupakan satu asas akidah yang kuat, keyakinan kita, keikhlasan kita dalam siri beribadat. Oleh kerana itu, kehidupan kita ni ibadah. Kehidupan kita ni apabila kita mengucap dua kalimah syahadah itu, artinya kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah, ya, mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang dituntut. Penyerahan yang mutlak kepada Allah tanpa ragu-ragu dan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Rabb kita, dan kita menyerahkan apa saja yang diarahkan. Itu makna Islam. Apabila orang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia telah menyerahkan diri dia secara mutlak kepada Allah, seolah-olah kita ni seperti mayat orang yang akan menguruskan kita, ataupun seolah-olah kita ni ialah hamba Allah, maka kami akan ikut sahaja arahan Allah. Itu dia penyerahan. Ya, seperti mana yang pernah kita bagi misal, apabila misalnya na'udzubillah min zalik, seorang perompak masuk ke dalam rumah, ya, lalu dia keluarkan pistol, dia kata angkat tangan, kita akan angkat tangan, kita tak akan angkat kaki. Ya, angkat tangan, kita angkat kaki. Mana mahunya, kita faham apa yang dicakap, kita akan angkat tangan. Okay. Duduk, kita akan duduk. Baring, kita akan baring. Begitu keadaannya. Tunjuk tempat mana kamu simpan duit, kita akan tunjuk.
kita akan menyerahkan secara mutlak kepada perompak tersebut. Itu maksud dia istilah Islam, yakni menyerah diri sebulat-bulatnya. Tuan-tuan dan puan, kita menyerah diri kepada Allah ini, ya, kerana kita ni hamba, ya, begitu kedudukannya. Kita menyerahkan diri, kadang-kadang kita lakukan sembahyang kita secara macam terpaksa. Ya, ikut timing, pukul 1 dah nak masuk Zuhur, pukul 4:30 dah masuk Asar. Jadi kita macam kadang-kadang terpaksa untuk melakukan itu adalah kewajipan. Ya, suka tak suka rasanya berat. Tetapi cuba jadikan perkara itu apabila kita lakukan di atas penuh mahabbah, cinta kita kepada Allah. Kita menyambut seruan Allah. Kita lakukan betul, kita terpaksa, tetapi dalam keadaan kita suka. Kita nak Allah arahkan kita supaya dapat kita lakukan apa yang dia suka. Oleh kerana itu, penyerahan kita secara mutlak ini adalah penyerahan yang bergantung kepada kita nak menyerah. Adakah kita perlu paksa seperti penyamun merompak rumah kita, perompak merompak rumah kita tu dengan menghulurkan pistolnya? Okey, kamu serahkan segala-galanya. Ataupun kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan keadaan redha, aku mencintaimu ya Allah. Okay? Dua perkara itu amat penting. Dan konsep ibadah yang berada pada diri kita ni, ya, sama ada ibadah khususiyah atau umumiyah, ya, khususiyah seperti perkara-perkara yang diwajibkan, disunatkan, umumiyah seperti kerja-kerja amal-amal yang baik yang kita lakukan, baik. Yang mana kita lakukan ini, ya, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, apa je yang kita buat, insya-Allah baik belaka, selagi tidak melanggar syariat. Kita akan dapat poin pahala semua amalan-amalan kita. Ya, walaupun kita tidur baring, ya, walaupun makan minum kopi lepak, selagi tak masuk acara-acara yang jahat, acara-acara yang tak baik, masuk mengumpat terus berdosa. Dia dah jadi acara lain. Masuk tengok benda yang lara, dia jadi lara. Okey? Tetapi asalnya kita ni sentiasa dalam keadaan pahala. Subhanallah. Ya, macam orang yang habis bekerja, pencen dia dapat, ya, pencen dia tiap-tiap bulan. Dia tak bekerja tetapi dapat. Tetapi orang Islam ini bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia sudah berada dalam kategori orang yang layak untuk menerima pahala tiap-tiap detik, tiap-tiap second kehidupan dia. Masya-Allah. Itulah keberuntungan kita, ya, mengucap 2 kalimah syahadah dan yakin kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi dan Islam sebagai agama kita. Okey. Jadi, asas ini adalah penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Supaya kita tahu bahawa pengabdian itu bukan sekadar solat kita, baca Quran ataupun sedekah itu je, tak. Segala-galanya kita buat atas mencari keredaan Allah. Oleh kerana itu, kalau di dalam hadis yang menceritakan orang yang menunggu solat ke solat ataupun berada dalam masjid, menunggu antara solat ke solat, pahalanya begitu besar. Kalau dia keluar masjid, pahala dia terhenti. Okay? Begitu kedudukannya. Faham kan? Orang yang misalnya duduk dalam masjid untuk niat iktikaf, dia pun duduk iktikaf, kemudian dia akan dapat pahala apa sewaktu dia berada dalam siri iktikaf dia. Tiba-tiba dia keluar, maka iktikaf dia terhenti, terbatal. Tanpa sebab, dia keluar tanpa sebab, akhirnya terbatal. Okay. Begitu juga seorang isteri misalnya dengan suami. Ya, seorang isteri yang kedudukannya, kita kena faham elok-elok apabila dia berkahwin, suami itu terlalu besar nilainya di sisi agama. Ya, isteri kena bersabar. Selagi dia duduk bersama suami dia, yang insya-Allah selagi tak bercanggah dengan syariat, dia akan sentiasa dalam kategori orang yang berada dalam pahala. Walaupun dia tidur je kat rumah, ya, suami tengok, alah tidur pula bini aku lantak kamu lah, ya, tetap mendapat pahala kerana dia berada dalam, maksudnya, lingkungan isteri kepada seorang suami. Kenapa? Pahala besar yang Rasulullah mengatakan pada wanita-wanita, apa dia? Jaga solat, jaga puasa, tunaikan kewajipan, taat pada suami, jaga kehormatan, taat kepada suami. Boleh masuk di mana-mana pintu syurga yang 8 kamu kehendaki. Besar pahala tu. Tetapi apabila, ya, dalam hadis juga mengisyaratkan tentang kalau dibenarkan sujud, maka aku akan mengarahkan seorang isteri sujud kepada suami. Menunjukkan kedudukan suami ini besar, ya, yang perlu kita jaga elok-elok.
bayangkan dalam pahala itu yang boleh wanita-wanita yang boleh masuk syurga dengan mudah begitu kan, tiba-tiba bercerai misalnya, na'udzubillah min zalik, tanpa sebab yang munasabah, maka di situ akan timbul perkara lain pula. Hilang pahala yang boleh masuk syurga dengan mudah, hilang. Ya, hilang. Subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Begitu juga seorang anak ya, berkhidmat pada mak ayah, berkhidmat walau tanya khabar, walaupun berdoa, selagi dia hidup tu pahala. Ya. Tiba-tiba dia mati. Pup, kata habis, terputus segala pahala dia. Maksudnya pahala yang dikhidmat pada mak ayah dia, berdoa sewaktu dia hidup, layanan sewaktu dia hidup terhenti. Maka di situ hilang di antara pintu-pintu syurga yang besar yang seharusnya kita faham. Okey, jadi oleh kerana tu peribadatan sebagai seorang muslim, bila orang tu muslim, ya, dia kena jaga. Kenapa? Dia mendapat pahala secara tidak langsung yang Allah berikan kepadanya. Baik. Ketiga, keperluan hamba beribadah kepada Allah. Pertama, keperluan hamba itu untuk beribadah. Hal yang ketiga adalah sesungguhnya keperluan hamba untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyengutukannya pada sesuatu, tidak ada padanannya untuk kemudian dijadikan kesamaan. Akan tetapi dari sebahagian sudut ada keserupaan dengan perlunya tubuh pada makanan dan minuman sehingga bisa disamakan walau tetap akan banyak perbezaan di antara keduanya. Okey. Ala kulli hal, dalam bab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nak menceritakan betapa perlunya kita beribadat kepada Allah. Kenapa? Beribadat kepada Allah ini adalah hubung kait kita dengan Allah. Maksudnya, hubung kait kita dengan Allah, seperti seseorang, ya, dia ada hubungan dia dengan manusia, maksudnya dia bekerja. Di waktu rehat itu, itulah untuk ketenangan dia. Kenapa? Sebenarnya beribadah ini adalah hubungan rapat untuk ketenangan diri kita, pengabdian kita kepada Allah dari sudut amalan-amalan khususiyah. Adapun amalan-amalan umumiah ni tak menjadi masalah, apa saja yang kita buat, ya, tidak memerlukan niat yang khusus. Tetapi amalan yang fardu, yang wajib mesti ada, ataupun amalan yang ditetapkan mesti ada niat-niat yang khusus. Maka keperluan kita kepada Allah seperti mana keperluan, misalan contoh, keperluan makanan kita kepada makanan. Ya, kita nak makan. Tetapi tentulah tidak sama kerana keperluan kita kepada Allah, kemuncak keperluan. Makanan hanya juzuk yang disebabkan kita manusia, maka kita memerlukan makanan. Okey, baik. Kemudian, sesungguhnya hakikat hamba terletak pada roh. Tidak ada kebaikan dalam roh kecuali dengan Allah yang maha benar. Okay, tidak ada kebaikan dalam roh kecuali dengan Allah yang maha benar. Tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada ketenteraman hati kecuali dengan berzikir kepadanya. Dan tidak ada ketenangan hati kecuali makrifat serta cinta kepadanya. Betul. Ya, subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Ini dia. Masalah yang kita hadapi ialah masalah roh. Roh kita ataupun jiwa kita ni yang amat memerlukan pengisian di dalamnya. Kita yang jadi tidak tenang ialah pengisian kita tidak ada, kekosongan. Apabila ketenangan ataupun as-sakinah ataupun apa yang Allah arahkan kita tak masukkan dalam hati, akhirnya syaitan akan masuk dalam hati. Itu yang awal-awal dulu kita ceritakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau keimanan tidak dimasukkan ke dalam hati, maka kekufuran akan masuk. Berbahaya. Keimanan tidak masuk, maka kekufuran yang masuk. Macam kita, kalau kita tak makan, angin masuk. Nasi tak masuk, angin yang masuk. Mulalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni dah sarapan ke belum? Takut angin masuk. Ya. Okay. Jadi, dalam bab ini, keimanan, roh kita memerlukan keimanan, kecintaan kita kepada Allah. Dan saya dah katakan, mesti kita mengenal Rabb dengan sifat yang betul. Kita kena mengenal Allah dengan sifat rububiyah dia yang betul. Bila kita kenal Allah dengan sifat rububiyah yang betul, maka kita tidak akan mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan.
Yang punca mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan disebabkan mereka pertama tidak yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Dan kedua, mereka tidak meletakkan Rabb Allah itu sebagai Tuhan yang kuasa mutlak. Kehebatan yang kemuncak kehebatan. Itu puncanya. Akhirnya mereka mencari jalan-jalan yang salah. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, pembersihan hati bermula daripada roh yang bersungguh-sungguh nak mengenal penciptanya dengan sebaik-baik kenalan. Kita kena kenal Allah dengan sebenar-benar. Oleh kerana itu kalimah Rabb yang saya sebutkan selalu, Rabb menunjukkan Allah satu kuasa. yakni Allah Tuhan yang maha berkuasa, kemuncak kekuasaan. Maha hebat, kemuncak kehebatan. Maha segala-gala kemuliaan, keagungan dimiliki olehnya. Yang tidak ada siapa boleh challenge, hanya dialah Tuhan yang berhak kita sembah. Apa saja rujukan kepadanya perlu ditanam dalam minda dan dalam hati kita. Ini yang dikatakan keimanan. Bila kita mampu tanam bersungguh-sungguh, yakin, keimanan kita sampai ke muncak, tidak ada syak kepada Allah, itu yang akan memainkan peranan-peranan yang lain. Maka tauhid rububiyah kita clear, mengakui kehebatan Allah. Oleh kerana itu, Allah dalam bab ini kita tidak boleh bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Tetapi Allah yang akan mempertanyakan kepada kita. Kita tak boleh nak mempertikaikan tentang Allah. Kenapa dia bersemayam di atas arasy? Itu bukan urusan kita. Kerana dia tidak ditanya. Dia hanya perlu diimani. Kenapa begini? Kenapa begini? Tak boleh. Kita hanya perlu beriman. Ini konsep ubudiyah. Penyerahan kita mutlak kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita faham bagaimana para sahabat hidup di zaman Rasulullah, as-sam'u wa ta'ah, as-sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami dengar, kami patuh. Yang boleh menyebabkan kita menjadi seperti mereka. Keimanan kita akan teguh seperti mereka. Masalah masyarakat zaman sekarang, dia terlampau banyak mendengar mungkin, dia banyak jadi falsafah dia, ya, dia mengutamakan pandangan-pandangan dia. Dan akhirnya, yang menyebabkan iman dia turun dan kita takut imannya tipis dan membawa kepada kekufuran. Baik. Oleh kerana itu Imam Ibn Qayyim mengatakan sesungguhnya hakikat hamba terletak pada roh. Pada roh kita, pada iman kita, keyakinan, yakni roh di antaranya berkaitan keyakinan kita. Tidak ada kebaikan keyakinan roh kecuali dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Yakinnya kita kepada Allah, maka itulah yang terbaik. Okey. Tidak ada Tuhan yang selainnya. Tidak ada ketenteraman hati kecuali berzikir kepadanya. Yang saya pernah terangkan kepada para jemaah semua, ketenangan hati sebelum satu ketika dulu kita tak tahu. Saya sendiri tertanya macam mana nak dapat ketenangan hati bila mengingati Allah. Allah katakan, ya, dengan mengingatinya hati akan merasa tenang. Bagaimana? Kita mencari. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun mencari satu ketika dahulu. Apa maksud dia? Tetapi bila kita bertemu dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, tanpa syak, tanpa ragu, dia datang keyakinan itu, maka di situlah datang ketenangan. Pegang Al-Quran, kita tengok, duduk, menung dulu, aku beriman, ini adalah kalam Allah. Ya, aku beriman, aku yakin ini kalam Allah, yakin. Ya, macam mana kita yakin kita masih hidup ni, yakin ini adalah kalam Allah. Datang perasaan sayang, merindui Allah. Penting semua tu. Ha? Ini dok kita rindu anak-anak kita aja, suami, isteri. Ya. Tak pernah kita lafazkan untuk merindukan kepada Allah. Yang mana ia sentiasa menunggu kita berdoa, ia sentiasa menunggu kita beristighfar. Ya. Kita mengadu kepadanya. Kenapa? Tak ada. Ada kan? Kerinduan kita kepada Allah. Ya. Okey, baik. Tidak ada ketenteraman hati kecuali dengan berzikir kepadanya. Betul. Dan tidak ada ketenangan hati kecuali ma'rifat, yakni mengenali serta cinta kepadanya. Jadi bila kita dah kenal Allah, dan kita hidupkan perasaan cinta kita kepada Allah. Bagaimana hidupkan perasaan cinta? Semua ni kena berlatih. Ya. Bagaimana kita berlatih kepada kita merasakan perasaan cinta kepada keluarga kita, isteri kita. Ya. Tapi tentu tidak akan sama cinta kita kepada suami kita. Tentu tidak akan sama.
Dan kita jadikan cinta kita kepada Allah, ya, menyahut seruan Allah bila datang arahan-arahan Allah, as-sam'u wa ta'ah, ataupun sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuh. Dia akan datang. Ya. Dia akan datang bila tiba waktu solat, rindu nak berdepan dengan Allah. Tu pasal siri solat khusyuk amat penting. Ia akan mendatangkan rindu kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana ketenangan dalam hati di waktu solat. Ini punca seharusnya kita tengok balik bagaimana kita study balik waktu kita, tak tahulah kita pernah bercinta ke tidak kan, zaman cinta-cinta, ya. Bagaimana kita teringin nak bertemu dengan pasangan-pasangan kita, ya. Kalau orang yang bertunang zaman dulu, mana ada WhatsApp, ya. Dia punya rindunya amat sangat. Bila bertemu ngeletor pula, menggigil. Okey. Subhanallah, ya, bila teringat kita cerita orang zaman dahulu, menarik sekali. Begitu sekali, ya. Kerinduan mereka bila bertemu menggigil. Ya. Kita sekarang tak. Bila bertemu turun atas motor. Auzubillah. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan kecintaan kita, kemuncak kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan pegang Quran rasa rindu, waktu solat rasa rindu, para tabi'in dan para sahabat 1/3 akhir malam memainkan peranannya untuk kerinduan mereka untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan diri kita seperti mereka yang terdahulu. Jadikan 1/3 akhir malam ataupun sebelum sahur itu adalah tempat kerinduan kita untuk bermunajat kepada Rabb kita, Tuhan kita. Ya. Saya nasihat pada diri saya dan kita semua. Kita cuba. Kita cuba untuk mendapatkan yang terbaik itu. Kerana perjalanan kita makin lama makin singkat. Ya. Pertemuan kita dengan Allah makin lama makin dekat. Baik. Manusia yang beramal sekuat tenaga sampai akhir hayatnya kelak pasti akan bertemu dengan Allah. Tidak ada kebaikan bagi hamba kecuali cintanya, ibadahnya, takutnya dan pengharapannya hanya kepada Allah. Anda ia mendapatkan kesenangan dan kegembiraan selain Allah, maka hal itu tidak akan abadi. Tetapi rasa kesenangan dan kegembiraan itu didapatkan berpindah dari satu macam ke satu macam yang lain, dan dari satu orang ke satu orang yang lain, dan nikmati di keadaan satu keadaan yang lain. Kebanyakan apa yang dinikmat adalah penyebab yang paling besar datang penderitaan dan kerugian. Okey, baik. Jadi dalam bab ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menceritakan, kita ni hidup manusia ni kadang-kadang kita beramal dengan sekuat tenaga kita. Kuat kita lakukan, terutamanya di zaman muda kita, ya. Kita telah menghabiskan tenaga kita untuk melakukan kerja-kerja untuk kita dapat yang terbaik kita rasakan. Dan kita juga mencari kesenangan, kegembiraan, lalu Allah bagilah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut kita hidup di dunia manusia, maka dia akan berhadapan dengan masalah. Okey, banyak duit tetapi tak boleh tidur nak jaga. Dia pula masalah. Ya, kena tipu scammer lagi dan berbagai-bagai lagi. Banyak duit tapi sakit itu ini yang menyebabkan habisnya duit. Sampai tak boleh tidur malam. Orang kaya tak boleh tidur malam, orang miskin boleh tidur malam. Jadi ini di antara perkara-perkara yang agak menarik untuk kita lihat elok-elok. Bagaimana kedudukan kita dengan Allah, bagaimana kedudukan hubungan kita dengan Allah berlain dengan hubungan kita dengan dunia. Bila kita berhubung dengan dunia, kecintaan kita akan memudaratkan kita. Kenapa? Bila orang yang kita sayangi meninggalkan kita, akhirnya kita menderita. Bila orang yang kita sayangi meninggalkan kita, kita rasa, ya, tertekan. Ataupun harta yang kita miliki hilang. Maka di situ akan mendatangkan penderitaan. Oleh kerana itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, tetapi rasa kesenangan dan kegembiraan itu didapatkan berpindah dari satu masa ke satu masa. Dia akan berubah-ubah. Kadang-kadang kesetiaan orang pun berubah-ubah. Dari satu orang ke satu orang lain. Dan dinikmati dalam keadaan satu ke keadaan yang lain. Kebanyakan yang apa dinikmati itu adalah penyebab yang paling besar datang penderitaan dan kerugian. Ya, tidak dinafikan. Subhanallah, tidak dinafikan. Kita menyaksikan banyak perkara-perkara, mula-mula kesayangan dan kecintaannya dinampakkan begitu dahsyat, tapi dia akhirnya terputus, berhenti di tengah jalan. Penderitaan kedua-duanya. Ya, subhanallah. Ini di antara satu perkara yang menarik seharus kita lihat. Kerana Ibn Qayyim Al-Jauziyah cuba menerangkan bahawa
kecintaan yang akan menetapkan ketenangan jiwa itu hanya dengan Allah. Bila kita gembira, kita suka ya tentang hubungan kita dengan Allah, maka dia akan mendatangkan kegembiraan sepanjang hidup, ketenangan, dan sampai dia mati pun dia gembira untuk bertemu dengan Allah. Yang paling menarik nanti sampai di padang mahsyar, dia dalam keadaan senang, tenang dan penuh dengan kemudahan untuk melepasi liku-liku yang berada di sana. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, asas kecintaan kita adalah kepada Allah. Asas kecintaan kita mutlak kerana Allah. Dan hubungan yang paling penting, hubungan kita dengan Allah mesti clear. Maka kita akan selamat. Yang kedua, ibadah bukanlah beban. Ibadah bukanlah beban. Ibadah bukanlah seperti yang dikatakan orang yang mempunyai sedikit pengetahuan dan bukan seperti yang diartikan oleh orang yang mendapat sedikit dari kebaikan. Kerana bagi mereka ibadah, zikir dan syukur kepada Allah adalah beban yang berat. Mereka menganggap ibadah dikerjakan kerana beberapa hal di antaranya. Okey. Bagi mereka yang menganggapkan ibadah itu adalah berat, beban, mereka silap. Kenapa? Mereka tidak tahu arti mereka sebagai seorang hamba di dunia. Kenapa? Ibadah adalah hubungan yang terbaik kita dengan Allah yang menyebabkan jiwa kita tenang. Bila jiwa kita tenang, semuanya akan tenang. Namun begitu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kenapa mereka menganggap ibadah itu sebagai satu taklif, satu benda yang berat bagi mereka. Sehingga sampai ada yang tidak mahu solat, ya, tak mahu puasa. Kenapa? Mereka memandang perkara itu berat. Ya, ini di antara kejahilan mereka. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di antara sebab-sebab mereka menganggap ibadah dikerjakan itu sebagai benda yang taklif berat. Pertama, ketika mereka mendapat ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Ya, bila Allah uji, mereka menganggap ianya terlalu berat cobaan itu dan mereka sanggup meninggalkan apa yang Allah arahkan. Kita tahu kadang-kadang bab solat itu sahaja berapa ramai yang meninggalkan solat. Ya, kerana dikatakan dalam tempoh 5 waktu, sehari semalam tu suntuk, ya, tak ada masa untuk melakukan solat, sibuk. La haula wala quwata illa billah. Sibuk kenapa? Kerja. Kerana nak mencari rezeki. Tuhan yang memberi rezeki. Dia takkan sia-siakan awak bekerja jika awak kerja dengan baik. Dia yang beri rezeki, maka dia tahu apa yang kita lakukan. Kita nak kelintong orang tak apa, tapi jangan kelintong Allah. Okay? Ketika mereka mendapat ujian dan cobaan yang menimpa mereka, lalu mereka kadang-kadang tidak langsung, yakni terputus amalan-amalan yang macam pernah saya ceritakan. Na'udzubillah, saya pun risau sangat-sangat, ya. Allah uji kita dalam bentuk-bentuk yang begitu. Yang pernah saya cerita seorang hamba Allah tu mula-mula iltizam dengan agama, ya, join dengan grup-grup Islamik. Tapi sampai Allah uji dia di saat akhir kehidupan dia, muda lagi pada ketika itu, kena kencing manis, mata terus buta, tak nampak. Di situ bermulanya. Ya, dia tak solat. Subhanallah, bila isteri dia kata solat, dia marah. Ya, Allah uji dia begitu. Kita minta lindung daripada ujian-ujian yang begitu, yang menyebabkan iman kita hilang. Yang menyebabkan kita tinggalkan apa yang diarahkan oleh Allah. Dan satu juga di antara masalah masyarakat kita ni, misalnya yang pernah saya tengok pada jemaah-jemaah haji, misalnya umrah, ya, yang biasa selalu jemaah umrah yang selalu kita bawa, di mana mereka kadang-kadang nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, waktu flight tu sebelum subuh, terbang atas angkasa raya tu, ya, masuk waktu subuh. Tuan-tuan dan perempuan, masuk waktu subuh, solat yang menentukan seorang itu, yang disebutkan dalam hadis Muslim ataupun kafir. Solat yang menentukan, Allah akan soal pertama sekali. Kita nak pergi umrah, benda tu sunat. Tapi kita sanggup tinggalkan solat subuh, ya. Kenapa? Oh, atas alasan darurat lah, duduk atas tu susah ambil uduk lah. Apa? Tuan-tuan dan perempuan, apa arti kita lakukan sunat, kita tinggalkan yang wajib? Tahu tak, amalan kita tidak diterima oleh Allah dengan perbuatan yang begitu.
Pergi haji tak buat solat dalam kapal terbang, okeylah, ala akal paling kurang kita solat duduk tu alhamdulillah. Ya, paling kurang. Tak apalah, gunalah apa juga, tapi paling kurang. Tetapi ini tak solat langsung, tunggu qada atas alasan boleh qada. Kejahilan yang begitu. Berhubung dengan Allah boleh qada. Ya. Sedangkan dalil-dalil tentang solat yang tidak ditunaikan secara cash berbahaya yang boleh jatuh kepada kekufuran. Auzubillah. Kalau tidak disebabkan tertentu, maka tidak dibenarkan qada. Itu bukan darurat, tetapi memang tak ambil berat. Itu yang sebenarnya. Kerana kita dah, ialah pada peringkat awal sebelum naik kapal terbang tak pernah naik, bolehlah orang bercakap, kita pun tak tahu. Tetapi bila kita dah naik berkali-kali dan kita tahu pun, bahkan kadang-kadang macam waktu saya naik Egypt Air, kan, Mesir punya kapal terbang. Dia tengok kita iltizam sampai stewardess tu, para mugara tu bertanya, kita tanya waktu solat, okey nanti saya bagi tahu. Lepas tu bila masuk waktu solat, kami solat bersama-sama, berjemaah. Dia jadi imam. Ya, subhanallah. Ia tak menjadi masalah. Berarti ada ruang. Cuma nak dengan tak nak saja. Dan hampir purata saya pergi, saya solat berdiri di dalam kapal terbang. Hampir setiap kali perjalanan yang saya lakukan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini di antara ujian tuan-tuan dan puan-puan sampai tahap kita meninggalkan solat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, beribadat hanya sekadar untuk mendapat pahala yang terpisah sebagaimana mendapatkan iman. Ini di antara konsep ibadat, aku nak pahala ibadat, aku nak pahala, kan. Okey, betul, tak apa. Tetapi konsep yang sebenar beribadah kerana pengabdian kita, perasaan cinta kepada Allah. Kita lakukan kerana Allah. Kerana rindu kita nak menunaikan tuntutan Allah. Itu pasal bila kita tengok para sahabat bersedia untuk beramal, satu benda yang pelik. Bila para sahabat bersedia menunggu-nunggu, ya, kita tengok menunggu-nunggu waktu untuk berjihad fi sabilillah. Dalam kisah perang Tabuk yang disebutkan dalam surah Taubah, bagaimana mereka berbaris-baris bersedia untuk pergi berperang kerana rindu untuk bertemu dengan pencipta, merindu untuk menyambut amalan-amalan soleh. Sedangkan jihad itu mati. Jihad fi sabilillah itu mati. Ya, menangis mereka. Ya, cuba kita tengok. Senang kita tengok, tengok Al-Quran. Dalam surah Taubah, bukan surah Taubah. Surah Taubah, surah yang ke-9. Okey. Ayat yang ayat yang ke-92. Nampak? Ini di antara sifat orang-orang mukmin yang begitu hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak dapat melakukan amalan, mereka menangis. Terutamanya amalan jihad yang kemuncak di antara siri-siri amalan soleh kita ialah amalan jihad fi sabilillah. Okey. Ayat yang ke-92, muka surat 202, juzuk ke-10, surah yang ke-9, surah Taubah, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع
jam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tiada pula yakni dosa atas orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kenderaan, yakni ikut berjihad, kenderaan ikut berjihad, supaya kamu memberi mereka kenderaan lalu kamu berkata aku tidak memperolehi kenderaan untukmu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran dengan air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Ya, subhanallah. Ya. Lepas Rasulullah kata tak ada, ya, bagaimana nak bawa kamu untuk berjihad, tak ada dah. Lalu dia balik menangis teresak kerana tak ada apa yang boleh dikorbankan untuk jihad fi sabilillah. Tu dia, jiwa-jiwa yang berjuang kerana Allah begitu. Cinta, mereka rindu nak mengorbankan diri atau melakukan yang terbaik untuk agama ini. Nampak? Ya, kita kadang-kadang berhadapan dengan masalah ini, kita lakukan, ialah kita dah anggap benda tu kena buat, terpaksa, ya, sekadar begitu saja dan nakkan pahala. Memang itu dituntut, tetapi kalau beribadah sekadar untuk mendapat pahala yang terpisah sebagaimana mendapat iman, maka dia akan rugi. Ya. Kita dapat pahala, dapat. Tetapi bila kita buat suatu amalan dengan pahala dan kerinduan, dengan mengharap kepada Allah, maka di sana ada kebaikan. Kemudian yang ketiga, ibadah hanyalah berisikan latihan menahan serta membersihkan hawa nafsu supaya terangkat darjatnya dari tingkat binatang. Okey. Jadi, mereka menganggapkan bahawa ibadah hanyalah berisikan latihan je, ataupun menahan serta membersihkan hawa nafsu supaya angkat darajatnya daripada tingkat binatang. Tu je. Ya, mereka katakan okey, kita dengan binatang lain. Binatang tak ada solat, kita ada solat, sekadar begitu saja. Ataupun okey, kita puasa ni ya untuk kita diet, untuk dietkan diri kita. Kita pun jadikan ia sebagai satu program kita mendietkan diri kita. Dia tak jadi begitu. Bismillah. Baik. Sebagaimana perkataan orang yang sedikit pengetahuan terhadap Allah yang Maha Pengasih, sedikit merasakan hakikat iman dan sedangkan dengan hasil pemikirannya padahal hatinya kotor. Ini di antara perkara yang kita takut. Kita bicara tentang iman, berbicara tentang Islam. Akhirnya kita nampak rupanya kita hanya beramal melalui amalan-amalan yang kita nampak seperti zahir sahaja. Hakikat amalan kesungguhan dalam batin itu, ya, dia tidak berfungsi dengan sebenar-benarnya. Sedangkan amalan di dalam batin ini berkaitan dengan kecintaan, kerinduan, mengharapkan kepada Allah dan berbagai-bagai bentuk ya, pengharapan yang tinggi yang perlu ada dalam hati. Bukan sekadar praktikal begitu saja dah selesai. Sesungguhnya ibadat makrifat mengesakan dan syukur kepada Allah adalah yang mententeramkan hati dan yang paling utama dalam membahagiai roh, hati dan jiwa. Ibadah adalah nikmat yang paling manis yang diperolehi orang yang berada dalam darajat ini. Allah lah zat yang dimintai pertolongan dan hanya kepadanya lah kita bersandar. Tuan-tuan dan perempuan, apakah maksud Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bab ini? Ya. Yang saya katakan tadi bahawa ibadah yang kita lakukan seperti yang kita buat zahir itu, ya, memang ianya dituntut, tetapi di dalam batin itu yang memainkan peranan untuk kita mendapatkan ketenangan. Zahir tu naik bangun turun seperti dalam solat kan. Okey, itu zahir. Tetapi dalam masalah batin dia tu, ya, dia zahir, wallahu alam, kita tak dapat nak nilaikan. Batin itu Allah menilaikan. Adakah dia ikhlas kerana Allah? Dia solat begitu hebat macam mana sekalipun, tapi kalau hatinya penuh dengan kekotoran, tujuan dia bukan kerana Allah, hancur solat dia. Itu pasal tidak ada ketenangan. Tetapi jika seorang tu melakukan solat, dia lakukan solat sebaik-baiknya dengan hati mengharapkan keampunan Allah, dengan hati mengharapkan kerinduan bertemu dengannya, dengan hati supaya Allah terima amalannya dan menjadikan ianya sebagai satu perkara yang berat kepada timbangan kita. Dia lain. Kita akan lebih berteliti, terperinci solat kita dan bersungguh-sungguh.
Oleh kerana itu, perbezaan solat kita di depan orang ramai ataupun di siang hari dengan di malam hari atau bersendirian. Langit dengan bumi sebenarnya. Orang munafik dia tidak akan melakukan solat bersendirian. Takkan. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak mengingat Allah melainkan sedikit. Depan orang dia ingat Allah. Belakang mereka takkan. Kerana mereka tak beriman dengan Allah. Oleh kerana itu bila kita qiyamul lail, bangun malam atau solat duha, ya, itu yang kita katakan amalan-amalan yang begini, solat jenis-jenis sunat yang begini, lebih baik bersendirian. Macam solat fardu bagi lelaki diarahkan berjemaah. Tetapi bagi perempuan itu terpulang. Tetapi bagi amalan-amalan yang perlu bersendirian. Kerana itu lambang kebersihan hati kita. Tapi itulah, ya, syaitan akan datang, dikacau-kacau. Riak dah tak ada siapa kita nak tunjuk dah. Kecuali lah tengah-tengah solat malam tu, dia selfie, okey aku nak tahajud. Allahu Akbar, kan? Aku pun tahajud. Ataupun dia hantar mesej. Baik-baik, kadang-kadang hantar mesej pada 1/3 akhir malam ni ada unsur riak. Itu yang kita takut. Jom tahajud. Kan? Bukan kita kata tak boleh, tapi takut ada unsur riak. Ya. Kecuali mungkin si bapa pada anak, mak, ibu ayah pada anak, ataupun pasangan suami isteri, itu mungkin. Ya. Tetapi kalau kita hantar mesej pada grup, jom tahajud. Okey. Lepas tu ulasan pada sebelum subuh misalnya. Takut jugalah dalam unsur-unsur, ya, bisikan syaitan dia akan datang, riak di situ. Ya. Dia tak boleh lari dalam benda tu. Namun begitu kalau dia rahsiakan, lantak, aku takkan mainlah handphone 1/3 akhir malam tu. Dia sibuk bertahajud, itu dah lain cerita. Tetapi dia akan datang pula ujub. Oh, aku boleh lakukan solat malam 1/3. Alhamdulillah, hebatnya aku. Ya. Tak boleh. Syaitan datang dari situ pula. Kacau. Oleh kerana itu kebersihan hati. Tetapi unsur nifak itu tidak ada. Ya, cuma riak tu tak baiklah. Ya, tetapi unsur nifak, solat, nak bercerita pada orang tu tak ada. Okay? Kerana yang melakukan solat untuk ditunjuk-tunjuk hanya orang munafik. Oleh kerana itu kita kena petikai diri kita. Kalau ada cara kita tu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Na'udzubillah. Itu di antara sifat yang jahat. Jadi, bila kita berada bersendirian di tengah 1/3 akhir malam, bermunajat, mengadu pada pencipta kita, Ya Allah, Ya Allah. Jangan angkat sangat suara kita tu. Lahan mengadu, Ya Allah, ampunkan dosaku, Ya Allah. Mengadu, keluarkan apa yang tersirat dalam jiwa kita tu, keluarkan. Keluarkan. Mengadu seolah-olah kita berbicara. Ya, bukan seolah. Memang kita berbicara dengan pencipta kita. Allah kata Allah akan jawab. Allah kata Allah akan jawab. Tuan-tuan dan perempuan, 1/3 akhir malam kalau terjaga, kita ikut sifat-sifat yang Rasulullah katakan sebelum tidur dengan mengambil uduk, dengan bersih. Ya, banyak fadilat dia. Terlalu banyak sehingga kan pada kalimah-kalimah itu ada doa mustajab. Subhanallah. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu ni kalau buku saya ada, okey, kita boleh raikan ataupun kita sama-sama beramal dengan apa yang terdapat dalam buku itu berkaitan dengan 1/3 akhir malam. Ya, amat menarik sekali kerana di sana doa mustajab. Minta kepada Allah, mengadu. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan mengadu kepada Allah penuh harapan, tadak tangan, Ya Allah, ampunlah aku. Jangan gopoh-gapah dalam doa. Faham doa apa yang kita cakap. Bahasa Melayu kita, Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Minta. Di sana hati kita akan terasa lain. Pasal dalam bab ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, roh itu amat penting menerima amalan-amalan yang begini, yang mendatangkan perasaan kita cinta kepada Allah, merindui Allah, mengharap kepada Allah, mengeksakan Allah pada hak yang betul-betulnya. Maka di sanalah akan datang kemanisan dalam iman kita dan ketenangan dalam jiwa kita. Dan ibadah bukan lagi sebagai bebanan. Tetapi ibadah waktu itu sebagai hubungan kita penuh kecintaan. Subhanallah. Ya, bila kita ada perasaan-perasaan yang begitu. Baik. Seterusnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan yang ketiga, ibadah merupakan mententeramkan jiwa dan obat hati. Perintah dan hak Allah yang diwajibkan pada hambanya
dan syariat yang dibebankan kepada hamba-Nya merupakan pententeram jiwa, kebahagiaan hati serta kenikmatan roh dan kebahagiaannya. Okey, bukan untuk dibebankan kepada hamba-Nya, adalah untuk disenangkan hamba-Nya, diberikan hamba-Nya buat untuk disenangkan. Ini semua syariat yang Allah tetapkan, bukan untuk membebankan. Ya, Allah tidak pernah nak membebankan kepada kita. Allah jadikan ianya sebagai satu perkara ujian dan untuk naikkan darajat kita dan untuk kebaikan manusia. Oleh kerana itu bila tentang hukum hudud, misalan hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah, bila Allah yang menjadikan manusia dia turunkan hukum, maka itu adalah untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Ya. Hukum apa juga syariat yang diturunkan adalah untuk kebaikan kita. Oleh kerana itu kita cuba mengikutnya sekadar kemampuan kita. Okey. Baik. Jadi ia merupakan tenteram jiwa, kebahagiaan hati serta kenikmatan roh dan kebahagiaannya. Hanya dengan ibadah kita mendapat kemenangan dan kebahagiaan hidup, juga kesempurnaan hidup dan kembali kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang sejati kecuali dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Ya. Memang tidak ada satu pun perkara yang boleh menenangkan jiwa kita melainkan pengaduan kita kepada pencipta kita. Baik, dalam surah Yunus ayat 57-54 juzuk yang ke-11 muka surat surah yang ke-10. Ya, jumpa? Ya, Allah berfirman ayat 56, 57, 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurniaan dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, betul. Ia berkaitan dengan masalah jiwa, ketenangan. Allah ceritakan bahawa itulah kehidupan petunjuk yang akan menenangkan jiwa-jiwa kita. Allah yang berkata, itu konsep kita, saya beriman. Oleh kerana itu dalam konsep ni, ya, keimanan ni ada satu usul yang penting. Allah kata syifa. Saya beriman. Okay. Kita carilah. Bagaimanapun kita nak cari petunjuk, kita takkan dapat melainkan daripada Al-Quran. Oleh kerana itu dalam misalan kita agak menariklah, tertarik dalam bab apabila dikatakan isu misalan COVID-19 tidak ada ubat lagi yang dijumpai. Dia ada ubat kan. Kenapa? Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada ubatnya. Ya, setiap penyakit ada ubatnya. Mustahil tak ada. Saya beriman dengan hadis Rasulullah. Cuma mungkin tak jumpa itu satu bab. Okay. Tetapi bukanlah dicadangkan dengan vaksin atau apa semua tu. Ala kulli hal itu lain punya hal lah. Tapi yang kedua, Rasulullah mengatakan habbatus sauda syifa min kulli da' illa al-maut. Okay. Sungguhnya habbatus sauda itu adalah ubat segala penyakit kecuali kematian. Okey. Bila Rasulullah mengisyaratkan begitu, okey, sebagai kita seorang muslim, saya beriman. Ya. Cuma pengolahan bagaimana habbatus sauda itu boleh menjadi syifa, itu sahaja. Tetapi bila Rasulullah kata syifa min kulli da, kul, kalimah kullu itu semua penyakit.
Maka kita kena ambil perhatian bagi mereka-mereka ya, di kalangan saintis Muslim, tolong ambil perhatian dan buatlah kajian. Pertama, kita telah meletakkan bagi saya beriman dengan hadis Rasulullah. Dan tidak ada syak. Cuma kita tak jumpa lagi. Itu je. Okay? Tak jumpa lagi perkara ini, cara dia nak menyelesaikan. Okay? Jadi ala kulli hal, pertama kita beriman dengan apa yang Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk segala rahmat. Jadi Al-Quran penyembuh penyakit. Penyembuh penyakit bagaimana beriman saja. Kadang-kadang kita terlampau berharap kepada, jelas kita katakan kenalah ada syarat-syarat dia, perubatan doktor, ya, ada yang tradisional, ada yang perubatan moden. Cuma kita tidak boleh meletakkan terlampau sangat keyakinan pada suatu perkara tu. Misalan, saya dah bagi contoh ya, seorang hamba Allah tu, waktu kami buat program di PWTC pada satu ketika dahulu, pakcik ni ada darah tinggi. Dia ada darah tinggi. Lalu datang program tu, kita ada makanan dan minuman. Minuman tu kopi, tak tahulah kopi ke Nescafe ke apa ke. Ya, pakcik ni pergi minum kopi tu tanpa gula. Ya, dia minum tanpa gula, ya makan-makan minum tu. Okey, lepas tu bila dia balik, ya, bila dia balik, itulah dia tiap-tiap kali dia buat cek doktor, dia pergilah jumpa untuk cek darah dia. Tiba-tiba darah tu tak ada. Tekanan darah tingginya tak ada. Lalu dia kata, pakcik makan apa? Tak ada apa. Dia kata, tak tahu juga. Lepas tu dia tak yakin dengan doktor tu, dia pergi klinik satu lagi, pun sama. Kemudian dia datang bagi minggu berikutnya pun sama. Di situ dia telefon saya, dia kata, apa kopi itu? Kita manalah tahu acara yang waktu tu kita sibuk dengan acara tu, tak bicara pula bab kopi. Ya, kopi mak janda ke, pak janda pula, pak duda ke, tak tahu. Ya, kopi kapal api ke, tak tahu. Tapi dia kata semenjak minum kopi itu, ya, alhamdulillah darah tingginya turun. Okey, menarik. Ya, sampai saya bertemu tahun ni pun begitu juga. Dia kata masih lagi adalah naik sikit-sikit. Dan seorang hamba Allah waktu saya aksiden tu, dia datang ya dengan kaki dia agak, dia ada kenciman ni. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu ada kenciman ni, darah tinggi. Cuma satu je saya nak kongsi dengan Ustaz. Orang tak percaya tak apalah, tapi saya nak kongsi dengan Ustaz. Satu hari, waktu hari hujan sebelum asar, ya, kuatnya hujan dekat kawasan kami tu, dia duduk di Danau Kota. Kuatnya, ribut petir, tum. Saya waktu tu asar pun masuk, saya nak solat asar. Saya pun nak ambil wuduk. Waktu saya buka paip tu, tengah nak ambil wuduk, tiba-tiba kilat kuat. Tum. Saya terkejut. Ya, pasal apa? Elektrik tu berlaku, mengejut. Kejutan elektrik berlaku melalui air. Tum. Sampai saya terjatuh dalam bilik air. Pening sikit. Lepas tu, saya bangun, okeylah saya solat tu semua, tapi badan tu rasa lain sikit lah, pening-pening sikit. Kemudian selang beberapa hari saya pun pergi cek doktor, ialah sebagai appointment dia, pergi cek doktor. Doktor tengok darah tinggi saya normal. So normal bawah. Cik buat apa dia sampai normal tu kata. Tak tahu, tak ada. Kan tak ada. Tak ada makan apa-apa. Mustahil kata. Tiba-tiba macam ni, pasal selalu tinggi ni terus normal. Akhirnya pakcik ni pun bagi tahulah. Ya, dia kata sebenarnya dia cerita kisah dia. Doktor pun tak percaya. Tapi itulah kisahnya. Mungkin disebabkan kejutan elektrik itu, ya, positif negatif dia punya tak tahulah istilah-istilah yang begitu, ya, menyebabkan darah tinggi dia turun, ya. Darah tingginya turun, tapi kenciman ni still ada. Darah tinggi dia turun. Ya, dan tu kita benda
benda yang begini, janganlah pula kita pergi cuba, mungkin aku ada darah tinggi, tunggu kilat, kata. Kita pun suruh tangan kita dalam air. Ya, takut hangus pula kita. Ya. Kadang-kadang kita menyangka suatu itu, kita meletakkan harapan tinggi kepada suatu ubat tu kan. Tapi ianya hanya asbab yang mana Allah benarkan. Tetapi yang mutlak adalah di sisi Allah. Itu pasal kita dengar orang minum air zam-zam selesai. Orang makan itu, makan ini pun boleh selesai. Orang yang mempunyai penyakit hanya sekadar tinggal harapan dia pada Allah saja, berdoa selesai. Itu semua adalah yang paling penting. Jangan melakukan syirik dalam siri berdoa. Dan jangan melakukan benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat dalam siri perubatan. Dalam syirik, jangan melakukan syirik dalam siri perubatan, dan jangan juga melakukan benda-benda yang tidak dibenarkan oleh syarak dalam siri perubatan. Dan letakkan keyakinan kita kepada Allah, dan segala-gala itu adalah sebab. Ya, sebab sahaja. Maka di sini Al-Quran adalah ubat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata keutamaan Allah adalah Al-Quran dan rahmatnya. Semoga Allah menjadikan kalian bahagian dari ahli Al-Quran. Amin. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, mengatakan keutamaan Allah adalah Al-Quran dan rahmatnya. Allah turunkan Al-Quran, ada rahmatnya. Masalahnya Al-Quran kita letak atas, letak atas TV. Ya, letak atas TV dah berkulat Quran. TV je dipasang. Quran tu hanya sebagai simbol sahaja. Jangan Al-Quran untuk dibaca. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah walau satu muka surat satu hari. Baik. Hilal bin Yisaf berkata, dengan Islam yang menunjukkan kalian kepada Allah dan dengan Al-Quran yang mengajarkan kalian kepada Allah, itu lebih berharga dari emas dan perak yang kalian kumpulkan. Kita tak sampai ke fahaman tu begitu. Ya. Kenapa? Kerana kalau orang yang faham kemuncak keyakinan dia terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hubungan kita dengan Allah, maka dia akan merasakan apa yang seperti mana Hilal ini berkata. Begitu juga Ibnu Abbas, Hasan dan Qatadah berkata keutamaan Allah itu Islam dan rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Ya. Keutamaan itu adalah keutamaan Allah itu Islam, dan rahmat dia diturunkan melalui Al-Quran. Subhanallah. Ini kefahaman penafsiran para sahabat. Kita tak akan faham kalau kita tidak terjun ke bidang memahami Al-Quran sebagai kalam Allah yang dicintai. Sekelompok dari ulama salaf berkata, bila sebut ulama salaf ini, ya, salafus salih, seperti zaman sahabat tabi'in, tabi'in. Ya, itu dikatakan kurun yang terbaik, 3 kurun yang terbaik. Okey. Mereka berkata keutamaan Al-Quran itu, keutamaan Allah itu Al-Quran dan rahmat Allah itu Islam. Okey, rahmat Allah itu Islam. Jadi perkataan itu sama maksud dia, ya, seperti mana yang dikatakan seperti Ibnu Abbas juga. Adapun yang benar-benar masing-masing dari kedua menutur 2 sifat, iaitu keutamaan dan rahmat, yang keduanya merupakan 2 hal yang dianugerahkan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad roh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa-apa Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Dalam surah Asy-Syura. Baik. Jadi ini merupakan satu perkara yang penting bila Allah mengatakan kepada Rasulullah, kerana Rasulullah sebelum dia diutuskan sebagai Nabi, dia memang tidak ada maklumat tentang Al-Quran. Jadi dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba Allah turun sebagai petunjuk, ya, sebagai rahmat dia. Lalu dia menjadi seorang yang agung disebabkan risalah Al-Quran itu. Ya, pertama sekali diutuskan surah Al-Alaq, Iqra' itu, terus mengangkat darajat dia sebagai seorang Rasul yang mulia, yang menjadi Sayyidul Anbiya. Allah hanya menaikkan darajat orang yang memuliakan Al-Quran dan iman, dan Allah merendahkan darajat orang yang mentiadakan keduanya. Jadi darajat kita ada, kalau ikut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terletak kepada 2 perkara. Bagaimana keutamaan kita terhadap Al-Quran? Maka kalau keutamaan kita terhadap Al-Quran, Allah muliakan kita. Bagaimana keutamaan kita dalam menjaga iman kita? Kalau kita menjaga iman kita, maka Allah akan muliakan kita. Jadi, dengan arti kata lain, kita kena jaga Al-Quran, maksudnya baca Al-Quran dan beramal dan cuba fahamkan, belajar. Dan yang kedua, kita cuba jaga iman, tambahkan iman kita, tambahkan keyakinan kita, tambahkan maklumat-maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan,
perjalanan kita makin singkat. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Jangan biarkan kejahilan kita, ya, sampai kita nak bertemu Allah pun kita tak tahu lagi cara nak bertemu dengan Allah, cara solat kita, tak tahu lagi cara istighfar kita. Jangan sampai begitu. Ya. Hiasilah pada hari tua kita ini ataupun hari-hari umur kita dah meningkat dengan istighfar. Allah suka kerana Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang di dalam kitabnya dibuka di akhirat kelak penuh dengan istighfar. Ya, kita beristighfar sama-sama. Ya, kita beristighfar sama-sama, perbanyakkanlah. Tuan-tuan akan mendapat darjat yang tinggi. InsyaAllah. Kemudian, yang keempat, sangkalan dan jawapan. Ketika ditanyakan tentang taklif untuk ibadah ditemukan dalam ayat Al-Quran seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 286, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang itu melainkan atas dasar kemampuannya, dan firman Allah dan kami Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kadar kemampuan seseorang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Jadi ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita bahawa Allah tidak akan membebankan kita asalnya walaupun sedikit. Dia tak akan bebankan kita, melainkan kadar kemampuan kita. Oleh kerana itu ujian yang Allah berikan kepada kita sikit itu sebagai untuk kemampuan kita dinaikkan darajat sikit-sikit. Macam kita lah, ya, nak ajar budak-budak bermula daripada sikit. Kita tahu nak ajar solat tu pun susah. Tapi kita bagi semangat, bagi motivasi, bagi itu, bagi ini untuk dia bersemangat dalam siri melakukan solat. Kita sediakan telkung, ada sekarang sejadah yang boleh baca itu, baca ini kan. Semua itu adalah semangat. Ya. Dia tak boleh nak lakukan perfect, melainkan diberikan sikit-sikit. Macam kita juga kan. Oleh kerana itu saya amat menghargai bagi mereka yang alhamdulillah Allah dah bagi petunjuk, dah bagi mereka yang dalam proses mendapat petunjuk Allah, misalnya nak memulakan pakaian yang menutup aurat. Saya tahu bukan senang. Mudah-mudahan Allah bantu. Ya, kadang-kadang orang tu dia tak pakai tudung lagi kan, nak pakai tudung. Kita pun faham, jangan paksa. Ya, sikit-sikit kerana mereka baru nak faham. Ya, ini kita bagi nah ni tudung tu, dia tudung rupanya telkung Khadijah. Apa tadi telkung apa nama dia? Pakai tudung macam telkung tu. Kawan tu baru nak asas pakai tudung. Ya. Pasal ada di kalangan jemaah satu ketika mengatakan, Ustaz, kalau Ustaz jumpa saya di tengah jalan, ya, tolong jangan gelakkan saya. Kenapa? Saya kata. Ya, dia kata suami saya tak bagi pakai tudung. Nah, itu ujian kan, nampak. Dia nak pakai tudung tapi tak dapat. Saya kata, alhamdulillah Kak, doa je. Kita doa, kita ada Allah, kita doa. Tak sampai 3 bulan. Allah kabulkan doa. Tapi itulah, saya kata, janganlah tergopoh-gopoh terus pakai tudung yang ni. Tak apa, pakai sikit. Kan? Kita ada bagai tudung. Ya, bagai tudung. Tudung bawalnya, tudung kelinya, tudung apa lagi? Ikan puyunya. Okey. Jadi, pakailah yang bersesuaian. Ya. Asalkan jangan yang kata orang tudung yang beli-beli. Itu dah lain lah. Ya, pakai tudung yang berpatutan. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan dan puan ujian, pakai sikit-sikit. Kerana ujian ini satu benda yang sukar. Tetapi Allah nak mengangkat darjah, alhamdulillah dia pakai. Alhamdulillah sangat. Ya, okey. Jadi kita kena berusaha dalam bab ini. Allah akan bagi kita, ya, dengan sekadar kemampuan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan kita dengan apa yang kita tidak mampu. Maka jawapan benar hanya satu penamaan itu dalam kerangkaan bentuk nafi. Allah tidak pernah sama sekali menamai perintah, wasiat dan syariat itu dengan kata-kata taklif. Namun Allah menamakannya kata ruh, nur, penyembuh, petunjuk, rahmat, kehidupan, janji, wasiat dan lain-lainnya. Masya Allah. Allah tak pernah mengatakan apa yang diarahkan itu sebagai taklif. Itu yang saya awal-awal tadi saya melihat ianya bukan kalimah taklif. Tapi Ibn Qayyim nak menerangkan Allah turunkan ayat ini mengisyaratkan dia tidak meletakkan suatu itu sebagai taklif. Amal ibadat yang diarahkan bukan sebagai taklif. Tetapi bila kita perhatikan balik ayat Al-Quran, dikatakan dengan kalimah ruh, nur, cahaya, syifa,
penyembuh, kudat, petunjuk, rahmah, hayat, janji. Yang kalimah-kalimah yang diberikan sebagai satu kalimah motivasi. Bahawa ianya bukan taklif tetapi untuk kebaikan kita juga. Untuk kebaikan diri kita yang memerlukan segala-galanya. Okey. Jadi ini dia lah. Ya, ini di antara perkara yang penting untuk kita sebenarnya untuk memotivasikan terutamanya anak-anak dan orang lain pun perlu pandai menjaga bahasa-bahasa kita supaya dia tidak melihat satu benda tu berat ataupun satu benda tu salah faham. Saya teringat ya Allah maghfirli ummi, ya Allah ampunkan mak saya, ialah dia cuba nak sampaikan satu mesej tapi salah faham dalam kefahaman tu. Saya anak orang kampung. Ya, saya anak orang kampung walaupun ayah dulu tentera dan dia kerja lepas tu dah bersara, dia kerja kami buat sawah, buat bendang. Ya. Kami buat sawah. Jadi ialah saya waktu tu kecil dalam umur 10 tahun kan kerja juga 11 tahun tolong sawah tapi miang kan. Miang gatal-gatal tu kadang leceh. Dan kalau kerja pun kita tahu kalau sawah tu start pukul 9 pagi, 8 pagi sampai pukul 11, pukul 10 setengah macam tu kerana panas tu kan. Jadi kadang-kadang boring lah kita buat kerja macam tu. Tapi saya suka tangkap ikan. Itu memang saya suka. Sampai sekarang pun saya suka. Ya. Ala kulihan nak menceritakan, bila dia tengok kita ni agak malas-malas, lalu dia katakan, kamu ni kenapa malas sangat ni? Kamu tahu tak? Dia ada berkaitan dengan satu hadis di dalam syurga, ya, kisah lelaki ni, dia tanam, dia tumbuh, tanam, tumbuh, tanam, tumbuh. Bila kita dah belajar, kita baca, oh kita faham maksud dia. Kan? Maksud dia mendapat ganjaran, ya. Ganjaran berterusan. Ya, Allah berikan. Lalu mak saya nak bagi misal tentang syurga. Kamu tahu tak, di dalam syurga pun ada tanam-tanam macam ni juga. Jadi yang kita ni tak ada maklumat, kita nampak lah dalam syurga kena tanam macam padi juga. Allah, miang lah, gatal lah kan. Jadi salah faham berlaku. Jadi oleh kerana itu kita kena terang cara betul. Yang menyebabkan, tapi Alhamdulillah ya Allah bagi petunjuk, mak saya sentiasa mengajar kita kan sampai dihantar ke luar negeri belajar. Allah bagi petunjuk, kita faham. Maksudnya ya kedudukan apa yang kita nak cakap kepada orang kena faham elok-elok, kena berhati-hati supaya tak salah faham. Saya jadi waktu saya dengar mak saya kata begitu, alamak kalau macam itu apalah seronok syurga kan. Jadi macam itu keadaannya. Tetapi bila kita dah belajar, ya, nikmat syurga itu adalah nikmat yang wajib ada ataupun ia adalah hak yang perlu kita rebut, yang perlu kita dapat. Okey. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, satu perkara yang amat penting yang perlu kita tahu ialah melihat zat Allah merupakan nikmat yang paling utama. Allah marzukna. Allah bagikan kami dapat melihat wajahmu ya Allah. Bagikan kami dapat melihat wajahmu ya Allah di akhirat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang tak pernah berjumpa Allah, mengenali Allah, dia tidak akan nampak wajah Allah nanti. Nauzubillah. Ya, ini di antara qaul ulama. Kalau dia tak pernah kenal Allah di dunia, jangan harap dia akan melihat wajah Allah di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, bersihkan diri kita. Bersihkan keimanan kita supaya kita dapat melihat Allah di hari akhirat kelak. Itulah nikmat, kemuncak-muncak nikmat yang mana Allah akan berikan kepada kita. Baik. Ini berdalilkan hadis. Hal yang keempat adalah sesungguhnya nikmat Allah yang paling utama, paling agung dan paling luhur secara mutlak adalah melihat zatnya Allah dan mendengar kitabnya seperti yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Syuaib bahawasanya Nabi bersabda. Okey. Melihat wajah Allah adalah satu perkara yang wajib kita imani. Di sinilah mengisyaratkan apabila ayat Al-Quran menerangkan tentang beberapa ayat berkaitan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari manusia itu bermuka ceria. Kenapa? Dapat melihat Tuhannya. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa inilah ayat yang mengisyaratkan kita akan melihat zat Allah yang Maha Agung. Ya, Allahu Akbar. Ya, Imam Syafi'i mengisbatkan
ya, kewujudan. Di kalangan orang-orang falsafah ni dia tidak beriman dengan kewujudan zat Allah yang Maha Agung ini. Ya. Pasal apa? Pasal dia nak samakan Allah dengan makhluk. Dia tak nak sama Allah dengan makhluk, dia jadi bermasalah dalam keimanan yang begini. Auzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan idza dakhala ahlul jannati jannata nada munadin ahlal jannah inna lakum 'indallahi maw'idan yuridu an yunjizakum fayaquluna wama huwa alam yubayyid wujuhana wa yusaqqil mawazinana wa yudkhilna al-jannata wa yunjina minan nar qala fayakshiful hijab fayanzuruna ilaihi fawallahu ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Pertama, saya beriman dengan hadis ni. Ini konsep saya beriman. Ya, saya beriman dengan hadis ni tanpa ragu. Maksudnya, saya beriman terus, yakin dalam minda, dalam hati saya tak ada syak. Cuma menanti hari tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita cari selama ini. Ya, pertemuan kita dengan Rabb. Pertemuan kita dengan Allah biarlah dalam keadaan gembira. Ya, pertemuan yang begitu yang kita harapkan. Biarlah amalan ini di dunia ini kita lakukan yang terbaik, orang tak suka, tetapi yang paling penting Allah suka. Biarlah apa orang nak kata dengan kedudukan kita yang memahami Quran dan Sunnah ini, orang berbentuk berbagai-bagai, ya, yang paling penting di akhir zaman memerlukan iman yang tutup. Baik. Dalam hadis ini yang bermaksud ketika penduduk syurga masuk syurga, maka malaikat memanggil, wahai penduduk syurga, sesungguhnya ada janji Allah untuk kalian yang akan dilaksanakan. Baik. Dalam hadis ini kita telah membicarakan satu perkara dahulu, ya, berkaitan dengan perjalanan ahli syurga, manusia di padang mahsyar. Maka apabila mereka sampai di titian sirat, kita dah tahu ada yang melepasi titian sirat dengan cara yang mudah, ada yang terpaksa dijunamkan dalam neraka. Maka yang lepasi titian sirat akan terus berjalan melepasi Al-Qantarah. Dan Al-Qantarah itu tapisan yang terakhir bagi mereka yang ingin ke syurga. Maka bila tapisan checkpoint yang terakhir itu semua dilepaskan dan dimasukkan syurga, ya, sehingga ditunggu orang yang terakhir sekali yang dikatakan orang yang mempunyai dosa yang banyak, tapi Allah bebaskanlah kesudahannya setelah celum ke neraka dan dimasukkan dalam sungai kehidupan, maka dia diarahkan masuk ke dalam syurga tentang hadis tersebut. Muktamad masuk mereka ahli syurga. Masuk ahli syurga ke dalam syurga, dah dimasukkan. Ahli neraka dah kekal dalam neraka. Okay. Ini peristiwa yang dikhabarkan dalam hadis. Ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Maka di tengah-tengah itu malaikat memanggil, wahai ahli syurga. Waktu tu ahli syurga tengah berseronok, terkejut. Ya, kenapa dipanggil? Kenapa dipanggil? Perasaan takut tu datang. Kerana apa? Takut tarik mereka masuk neraka. Kemudian dipanggil pula, wahai ahli neraka. Semua terdengar cepat-cepat menyaut. Kerana apa? Kerana mereka menyangkakan bahawa Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Akan dibawa kepada syurga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dua-dua merasa perasaan yang berbeza. Tetapi pengharapan mereka kepada Allah pada ketika itu sudah tentu mutlak. Ya. Ahli syurga begitu takut. Kenapa? Takut diangkat, ditarik mereka, dimasukkan ke dalam neraka. Ahli neraka begitu mengharap supaya apa? Allah masukkan mereka ke dalam syurga ataupun pengampunan baru datang untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Lalu malaikat itu memegang satu bentuk macam bentuk binatang kibash yang disebutkan dalam hadis, kambing kibash atau kambing biru, dikatakan, tahukah kamu apakah ini? Ya. Allah bagi kefahaman, kita kenal, ya, benda tu. Lalu dikatakan tahu,
Ya, apakah ini disebutkan? Lalu mereka mengatakan itulah kematian. Okay. Satu benda yang unik, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang unik, kematian. Apa dia kematian? Rupa dia adalah satu makhluk yang Allah jadikan. Roh, apa dia roh? Satu makhluk yang Allah jadikan. Kematian. Ajib, benda yang ajaib yang hanya Allah yang mengetahui. Itu pasal bila dijadikan Adam, diinstal dalam rahim, yang ni kasih sayang pun diinstalkan dalam tubuh Adam. Ya, sifat marah, sifat apa semua dimasukkan dalam tubuh kita ni. Subhanallah, maha suci Allah. Satu yang menarik. Lalu dikatakan kematian, maka diambil kematian, disembelih kematian, yang ni dimatikan. Berarti kalau kematian dimatikan, berarti kematian itu tak ada dah. Habis. Lalu dikhabarkan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, duduklah kamu bersenang lenang untuk selama-lamanya dan kamu tidak akan mati. Wahai ahli neraka, terimalah seksaan ini dan rasalah azab Allah ini sampai untuk selama-lamanya. Sampai bila-bila untuk selama. Lalu gembiralah ahli syurga dan menangislah ahli neraka. Maka habis. Maka muncul hadis ini, dalam hadis ini menceritakan apabila malaikat mengatakan wahai penduduk syurga, sesungguhnya Allah ada janjikan untuk kalian yang akan dilaksanakan. Ada janji lagi. Ahli syurga terkejut. Ada janji lagi. Sedangkan mereka mengatakan, mereka bertanya, apa itu? Apa lagi janji Allah bagi? Bukankah Allah telah menjanjikan kami untuk diputihkan muka kami, lalu kami diputihkan, yakni pada mahsyar diputihkan, dan memberatkan timbangan kami, lalu diberatkan amalan baik kami dan menyelamatkan kami dari neraka. Ya, maksud itu janji Allah dan telah kami terima. Kami dah masuk syurga dan penuh kenikmatan dalam syurga dengan nikmat-nikmat, segala nikmat. Ya. Ada lagi rupanya. Subhanallah, ya, janji Allah. Ini kemuncak janji. Macam kita dah makan tu, makan ni, oh banyak kita makan sedap. Ada lagi. Ada lagi. Apa tu? Ada yang lebih istimewa. Istimewa inilah Nabi. Maka dibukalah hijab, yakni hijab, sehingga mereka bisa melihat Allah, mereka mampu melihat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah bagikan kita semua dapat melihat Allah. Ya Allah, berikan kami dapat melihat-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Saya beriman. Dan Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih dicintai melebihi nikmat melihat wajahnya, wajah Allah. Dalam hadis lain diceritakan bahawa penduduk syurga tidak berpaling menuju nikmat lain selagi mereka terus memandang Allah. Yakni mereka sentiasa melihat Allah, sentiasa melihat Allah. Mereka merindui apa yang mereka rindui di dunia. Tuhan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, jadikan jiwa kita merindui Allah. Jadikan jiwa kita merindui untuk melihat wajah Allah. Jadikan jiwa kita merindui untuk mencintai Allah. Jadikan diri kita dapat masuk syurga, dapat melihat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, doalah untuk diri kita. Doalah untuk keluarga kita, ibu dan ayah. Doa, doa, dan teruskanlah jaga amalan. Jagalah amalan kita, jagalah pribadi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini je peluang kita untuk bertemu dengan Allah. Ingat, satu wasiat, jaga akidah kita, jaga amalan kita. Satu wasiat, jaga akidah kita. Supaya berada di atas jalan yang betul, supaya kita sentiasa terselamat daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Allahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini. Kenapa? Ya, berkaitan dengan akidah yang begini, melihat wajah Allah satu benda yang unik, satu benda yang menarik amat. Kita rindu. Dan mudah-mudahan Allah berikan, ya, berikan peruntukan kepada kita dapat melihat wajahnya dengan sebaik-baiknya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Baik, kita jawab soalan sedikit. Ini, apakah tanda nak tahu cinta pada Allah dan Rasul dalam ibadat? Kadang ada beranggapan pakai lambang capal sambut satu hal dikatakan ibadat. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada basic kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu cinta Allah maka ikutlah aku. Jadi cinta Allah dengan arti kata lain cinta Rasulullah juga. Maka cinta Allah adalah cinta kepada Rasulullah dengan cara mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mengikut cara sahabat mencintai Allah. Oleh kerana itu penafsiran para sahabat untuk mencintai Rasulullah tu kena faham elok-elok. Bagaimana sahabat, kita tengok balik sahabat ya, dia mencintai kepada Rasulullah. Ittiba, ikut. Ikut segala-galanya. Kita ni hadis sahih yang kita miliki, 7,000 kitab hadis sahih ni. Ya. 7,000 dalam Sahih Bukhari ni, 7,500 lebih. Ya. Mana kita nak letak? Punya banyak yang perlu kita ikut. Seharusnya ini yang boleh kena letak di atas kepala kita. Bukan capal tu yang disebutkan. Bukan capal. Itu bukan lambang kasih. Hatta capal itu, hatta slipper yang ditulis, dilukiskan itu pun tidak ada dalil yang tepat. Ni hadis sahih ni, beramal. Tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ya, saya tengah sibuk buat buku ni di belakang saya ni kan, sebagai rujukan di antara buku ada adab tidur tu, ya. Nak pastikan saya semak berkali-kali supaya sampai kepada masyarakat kita hadis-hadis sahih. Saya takut apa saya akan jawab depan Allah. Tiba-tiba capal yang tidak ada sanad ataupun sanad itu bertonggal-langgang yang menjadi hujah kepada kita atas dasar cinta kepada Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan itu cinta palsu. Kalau keluar hadis palsu, cinta palsu. Kenapa? Kenapa? La ilaha illallah. Solat, okey, pakaian kita nak ikut. Yalah, jadi pembahasan. Tetapi sekarang masalahnya, Rasulullah hidup pada zaman sahabat. Lepas dia wafat, sahabat tidak pernah mengukirkan capal itu. Tabi'in tidak pernah mengukirkan capal itu. Tabi'in tak pernah mengambil capal tu sebagai tanda ikat, lekat kepada kepala. Kerana zaman itu mungkin capal yang sama juga dipakai oleh para sahabat dalam bentuk yang sama. Capal yang sama juga seperti mana kasut kita ni yang sama, semua pakai. Punya banyak benda yang perlu dicintai. Sahih Bukhari ada, ya. Sunan Abu Daud ada, yang perlu dicintai. Sunan Nasa'i ada. Apa lagi? Sunan Ibnu Majah ada. Nah, kita apa lagi? Sahih Muslim. Sunan Tirmizi. Semua kita ketengahkan. Ini cinta kita berada dalam ni. Al-Musannaf. Al-Imam Imam Ahmad Hanbal. Musnad Imam Ahmad. Ni belakang-belakang kita hadis yang belakang yang kita ada. Tanda cinta. Kita cuba nak ketengahkan. Cuba beramal. Tapi sayang capal yang jadi kesukaan mereka. Lepas tu dicium. Auzubillah. Menjadi ausan. Jadi satu benda yang disembah. Kononnya mendapat keberkatan. Na'udzubillah. Nampak tak bagaimana bila kita melakukan perkara-perkara yang begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil kaedah dia. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah dengan hadis-hadis sahih dalam siri amalan kita. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan kita tegas dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita beriltizam dengan pelajaran-pelajaran yang berada di atas di kelas yayasan ta'lim, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kejayaan. Yang paling penting kita mendapat syurga yang dijanjikan dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajah Allah. Insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.